Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, Dr. Nur Razian binti Nahar. Nama saya Nur Atika binti Abdullah 1813896. Pada hari ini, saya akan mengulas mengenai strategi komunikasi bagi memenuhi kehendak tugasan subjek BMCO 4104 Komunikasi Korporat. Baiklah, sekarang saya akan mulakan dengan konsep strategi komunikasi. Berdasarkan Holzhausen 2014, komunikasi strategi dijelaskan tentang bagaimana organisasi atau entiti komunikator berkomunikasi secara bertujuan untuk mencapai visi dan matlamat. Dalam pada itu, menurut Halahan 2007, komunikasi strategik dirujuk sebagai suatu proses komunikasi bertujuan yang dirancang, dilaksanakan dan dinilai secara sistematik bagi mencapai sesuatu tujuan yang spesifik. Secara lazimnya, terdapat 3 perspektif utama dalam komunikasi strategik, iaitu perancangan komunikasi, pelaksanaan komunikasi dan penilaian komunikasi. Sementara itu, terdapat 6 teknik dalam strategi komunikasi. Teknik dapat ditafsirkan sebagai medium, alat atau media yang digunakan pakai oleh guru untuk mendidik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Gerlach dan Eli yang ditulis oleh Hamzah bin Uno 2009. 6 teknik tersebut adalah dengan izin, redundancy atau repetition, canalizing, informatif, persuasif, edukatif dan coercive. Seterusnya, bagi memastikan proses komunikasi berjalan dengan lancar, wujud 5 langkah utama. 5 langkah ini adalah bertujuan untuk menyusun strategi komunikasi. Dimulakan dengan mengumpul data dan informasi, kemudian menganalisis situasi, lalu mengenal pasti isu, pemegang saham dan media, diteruskan dengan merancang program komunikasi dan diakhiri dengan evolusi program. Jadi sekarang saya akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan. Soalan yang pertama daripada Radatul Amirah binti Osman. Teknik canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu dan khalayak. Bolehkah terangkan dengan lebih jelas penggunaan teknik canalizing ini? Baiklah, menurut Effendi 2011, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian maklumat sehingga mudah difahami oleh komuniti dan boleh menerima apa saja yang disampaikan sehingga mampu mengubah sikap atau perilaku seseorang. Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan strategi komunikasi yang berkesan, terdapat beberapa teknik yang dikemukakan oleh Arifin 1994. Teknik canalizing yang dinyatakan oleh saudari Rada sebentar tadi merupakan salah satu daripada yang disenaraikan. Teknik canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka harus dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standard kelompok dan masyarakat, secara berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang dikehendaki. Akan tetapi, apabila hal ini tidak berhasil, maka kelompok tersebut secara perlahan-lahan akan dipecahkan sehingga anggota dalam kelompok itu sudah tidak memiliki lagi hubungan yang ketat. Dengan demikian, pengaruh kelompok yang mengurang dan akhirnya hilang sama sekali. Dalam keadaan sedemikian, itulah pesan-pesan yang mudah diterima oleh komuniti. Itu merupakan penjelasan bagi teknik canalizing dalam strategi komunikasi. Baiklah, soalan yang kedua daripada saudari Nur Hazira binti Hussein. Nyatakan kesan positif penggunaan teknik dengan izin redundancy atau repetition dalam strategi komunikasi yang berkesan. Sebelum saya menyentuh kesan positif teknik redundancy, teknik redundancy atau repetition adalah cara mempengaruhi khalayak dengan mengulang-ulang pesan kepada khalayak.
Teknik ini diperkenalkan oleh Arifin pada tahun 1994. Dengan teknik ini atau teknik redundancy, banyak manfaat yang dapat ditarik daripadanya. Manfaat itu antaranya adalah khalayak akan lebih memperhatikan. Jadi di sini dapat menarik perhatian khalayak kerana justru kontras dengan pesanan yang berulang-ulang. Ini dapat membezakan dengan pesanan yang tidak diulang ataupun hanya dihantar sekali. Khalayak akan lebih memerhatikan yang berulang-ulang. Ataupun ia lebih dikenali sebagai mengikat perhatian. Sebagai contoh, pendekatan atau teknik redundancy ini sering digunakan oleh kerajaan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai norma baharu. Umum mengetahui akibat pandemik COVID-19, wujud beberapa norma baharu yang perlu dipatuhi, antaranya pemakaian pelitup muka. Kerajaan dan pihak berkaitan sering memesan berulang-ulang kali sama ada melalui media elektronik maupun media massa dan media cetak. Kesannya, masyarakat semakin lali dengan pesanan terbabit sekaligus mengamalkan pemakaian pelitup muka. Di sini dapat dilihat kesan positif teknik redundancy yang dapat menarik perhatian khalayak dan juga dapat membina kesedaran dalam diri khalayak. Soalan yang ketiga daripada saudara Mu'zuddin bin Mahmud. Mengapakah komunikasi strategi pemasaran diperlukan dalam sektor korporat? Komunikasi strategi pemasaran diperlukan dalam sektor korporat bagi memenuhi matlamat organisasi. Hal ini demikian, pemasaran merupakan tunjang utama dalam proses mencapai keuntungan dan perkembangan organisasi. Intihannya, menurut Delosier 1976, komunikasi pemasaran boleh ditafsirkan sebagai dialog yang berkesinambungan antara pembeli dan penjual dalam satu arena pasar. Selain itu, komunikasi pemasaran juga didefinisikan sebagai pertukaran informasi dua arah dan persuasi yang memungkinkan proses pemasaran berfungsi lebih efektif dan efisien menurut Nicholas 1984. Soalan yang keempat daripada saudari Nurfazia Tasha binti Al-Fadir. Terdapat 5 prinsip yang perlu dipatuhi dalam memastikan strategi komunikasi berjalan lancar. Antaranya adalah berdialog dengan kaki tangan. Apakah yang akan berlaku jika sesebuah organisasi tidak mematuhi prinsip tersebut? Sila berikan contoh dalam penjelasan. Baiklah, menurut Barrett 2006, komunikasi yang baik bergantung kepada strategi. Tetapi apabila khalayak menjadi pelbagai dan lebih besar lingkungannya, maka strategi komunikasi menjadi lebih rumit. Prinsip komunikasi perlu dipatuhi bagi menghasilkan komunikasi yang berkesan, maka prinsip yang tidak dipatuhi ataupun komunikasi yang akan berhasil adalah komunikasi yang mengalami gangguan serta tidak mencapai tujuan komunikasi. Sehubungan dengan itu, saling berdialog dengan kaki tangan dalam sesebuah organisasi adalah sangat penting dalam memastikan kelancaran komunikasi ataupun kelancaran perkembangan organisasi. Hal ini demikian akan mempengaruhi perkembangan organisasi termasuk dalam mencapai visi dan misi. Sebagai contoh, sebuah syarikat korporat X mempunyai para pekerja yang sangat kompeten dan berwibawa. Setiap pekerja menjalankan tugasan dengan cermat dan pantas. Namun begitu, mereka lebih bersifat individualism di mana cekap melakukan sesuatu secara bersendirian. Manakala syarikat korporat Y yang diterajui oleh pekerja yang kurang berpengalaman tetapi sering membantu antara satu sama lain, mereka saling berhubung dan juga
merujuk sesama sendiri dalam hal-hal yang berbangkit. Dalam satu kes aduan dari pengalaman, syarikat korporat Y akan mampu menyelesaikan secara jelas dan efisien kerana setiap unit dalam organisasi saling maklum akan perjalanan syarikat, sama ada perkara itu baik maupun buruk, berbanding dengan syarikat X yang masing-masing melakukan tugasan secara bersendirian dan hanya mengetahui tugasan yang ditugaskan kepada mereka dan tidak mengetahui perjalanan yang lain. Soalan yang terakhir daripada saudari Nur Syafiqah Adira binti Ahmad. Apakah elemen yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan strategi komunikasi? Strategi komunikasi merupakan komunikasi yang digunakan secara bertujuan atau berencana oleh organisasi dalam mencapai matlamat. Konsep strategi tersebut adalah bersifat terancang dan bukannya secara rawak. Sesuatu yang tidak dirancang termasuk adalah akibat yang tidak diduga boleh memberikan impak negatif kepada keupayaan organisasi untuk mencapai matlamat strategi organisasi menurut Arahan 2007. Oleh itu, terdapat 3 perspektif utama iaitu perancangan, pelaksanaan dan penilaian komunikasi dalam pelaksanaan strategi komunikasi. Yang pertama, perancangan komunikasi biasanya melibatkan pelan utama atau dengan izin master plan dan juga agenda. Pelan utama sesebuah organisasi biasanya memberi tumpuan kepada penjenamaan organisasi dan juga produk, mengerahkan pengurus dan kaki tangan melaksanakan fungsi mereka dengan cekap, dan juga mengadvokasi dasar, peraturan dan undang-undang yang menjadi kerangka operasi mereka menurut Peterson dan Redke 2009. Manakala agendanya ialah memberitahu atau memaklumkan kepada khalayak melalui mesej terpilih yang benar-benar spesifik menerusi saluran yang benar-benar efisien bagi memberikan kesedaran dan kefahaman kepada publik akan visi dan misi dan matlamat organisasi. Pelan utama komunikasi akan melibatkan satu jangka masa yang boleh dikategorikan kepada jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang. Pelan komunikasi strategik berperanan untuk mengintegrasikan semua program organisasi termasuk pendidikan ke atas publik dan usaha advokasi. Integrasi ini melibatkan strategi jangka masa panjang yang bersifat proaktif berbanding reaktif ke atas persekitaran semasa. Pelan strategi membantu pengurus menghadirkan sumber dengan efektif dan strategik dengan menggalakkan sinergi dan peluang berkongsi dalam pelbagai program. Dengan adanya pelan ini juga, pengurus boleh mengubah budaya organisasi ke arah kecekapan komunikasi kerana setiap aktiviti keorganisasian mempunyai elemen komunikasi. Dari perspektif yang kedua iaitu pelaksanaan komunikasi pula, ia melibatkan pelaksanaan strategi komunikasi yang telah dirancang dengan teliti yang melibatkan satu jangka masa tertentu. Pelaksanaan komunikasi perlu dimulakan dengan penetapan objektif. Ini disusuli pula dengan pemilihan khalayak yang sesuai bagi memastikan objektif yang telah dibina dapat dicapai. Langkah seterusnya ialah memberikan keutamaan kepada mesej penting berdasarkan objektif dan berusaha untuk menangani jurang maklumat yang boleh menyumbang kepada halangan penerimaan mesej. Di samping itu, penggunaan alat dan juga saluran komunikasi adalah sangat penting supaya tindakan yang dibuat dapat menjamin keberkesanan strategi. Langkah yang terakhir atau yang ketiga ialah membuat penyelarasan dan bekerjasama dengan pihak berkepentingan bagi memastikan aktiviti komunikasi yang lebih cekap dan mesej yang ingin disampaikan dapat dilaksanakan dengan berkesan menurut Baltic Marine Environment Protection Commission 2014. Manakala daripada perspektif yang terakhir iaitu penilaian komunikasi, ia melibatkan penambahbaikan strategi komunikasi yang digunakan pada masa akan datang.
Salah satu daripada bentuk penilaian komunikasi ialah audit komunikasi. Kajian menunjukkan penilaian ketat ke atas keberkesanan strategi komunikasi memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor yang mempengaruhi keberkesanan strategi komunikasi. Hasilnya, ia dapat memperbaiki kemahiran komunikasi serta membina kaedah komunikasi yang lebih berkesan. Jadi, elemen yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan strategi komunikasi adalah perancangan, pelaksanaan dan penilaian komunikasi. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.